Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tana al-yaqin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, mari sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnianya sekali lagi kita dapat bertemu pada malam ini. Mudah-mudahan kita mengharapkan pertemuan kita ini pertemuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perpisahan kita selepas ini perpisahan yang diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kita berada pada bab yang kedua, iaitu tentang sihir menurut pandangan Islam. Kita telah membahaskan ataupun kita telah sama-sama membaca ayat yang menjadi dalil dan hujah kepada kita tentang sihir ini, iaitu ayat surah Al-Baqarah ayat 11 hingga 13. Dan kita telah baca pada kuliah yang lepas, dan pada malam ini kita nak sambung perbahasan kita, iaitu tentang bentuk-bentuk bacaan. Kita baca tentang sebab turunnya ayat tersebut. Bagaimana ayat ini, ayat 11 hingga 13 ini telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang kita tahu bahawa Al-Quran ini dia turun secara berperingkat-peringkat, dan ia turun berkaitan dengan peristiwa ataupun perkara-perkara yang berlaku kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti mana kitab-kitab yang terdahulu, yang mana ia turun kepada setiap nabi itu sekaligus semua. Tetapi Al-Quran tak, ia turun secara berperingkat-peringkat mengikut peristiwa dan perkara yang berlaku kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab turunnya ayat tersebut, Ibnu Jauzi rahimallahu taala menyebutkan bahawa sebab turunnya ayat ini ada dua pendapat. Pertama, bahawa tidaklah orang-orang Yahudi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Taurat, kecuali pasti baginda jawab. Kemudian mereka bertanya tentang sihir dan mereka membantahnya, maka turunlah ayat ini. Demikianlah menurut Abu Aliyah. Jadi orang Yahudi di zaman Nabi, mereka sentiasa bertanya Nabi tentang Taurat. Mereka nak test Nabi. Nabi ni tahu tak, mahir tak tentang kitab Taurat. Maka mereka tanyalah Nabi tentang kitab Taurat. Maka Nabi dapat menjawab tentang segala pertanyaan mereka yang berkaitan dengan kitab Taurat itu. Dan begitu juga mereka tanya Nabi tentang sihir. Maka Nabi jawab tentang sihir, dan mereka membantah tentang sihir itu. Sehinggalah turun ayat seperti mana yang kita baca terdahulu, yang mana Allah SWT sebut, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Maka turun ayat ini yang menerangkan tentang sihir, yang mana mereka itu membantah, yang mana mereka mengatakan sihir itu
telah diajarkan oleh Nabi Sulaiman, maka Allah turunkan ayat membantah tentang apa yang mereka fitnah, apa yang mereka katakan, perkara yang tidak tepat, perkara dusta ke atas diri Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang kedua, pandangan yang kedua mengatakan bahawa setelah Nabi Sulaiman alaihissalam disebut di dalam Al-Quran, orang-orang Yahudi berkata, tidaklah kamu semua hairan kepada Muhammad yang menganggap bahawa putera Daud itu adalah seorang Nabi. Bila mereka tanya kepada Nabi Muhammad tentang Nabi Sulaiman, maka Nabi mengatakan bahawa Nabi Sulaiman itu adalah Rasul Allah yang membawa wahyu yang diturunkan kepada beliau, kepada umatnya. Tetapi perkara ini dibantah oleh orang-orang Yahudi. Mereka nak mengatakan bahawa Nabi Sulaiman itu bukan membawa wahyu, tetapi membawa ilmu sihir. Jadi maka mereka membantah. Maka demi Allah, tidak lain dia hanyalah seorang tukang sihir. Jadi apabila mereka tanya Nabi Muhammad tentang Nabi Sulaiman, maka Nabi memberitahu bahawa Nabi Sulaiman itu adalah Rasul Allah yang menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Maka perkara inilah dibantah oleh orang-orang Yahudi. Dan akhirnya mereka mengatakan bahawa Sulaiman itu tidak lain hanyalah membawa ilmu sihir, ataupun menceritakan kepada mereka tentang ilmu sihir. Maka turunlah ayat ini. Maka turunlah ayat wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Dan tidaklah Sulaiman itu kufur, akan tetapi syaitanlah yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada dua pandangan cerita. Sama ada orang Yahudi bertanya kepada Nabi tentang kitab Taurat, dan Nabi jawab, dan mereka juga bertanya kepada Nabi tentang ilmu sihir. Nabi cerita kepada mereka tentang ilmu sihir, mereka bantah. Dan juga pandangan yang kedua mengatakan bahawa apabila nama Nabi Sulaiman disebut di dalam Al-Quran, maka mereka mula membantah. Dan apabila mereka bertanya kepada Nabi tentang Nabi Sulaiman, maka Nabi menjawab dengan jawapan yang benar, maka mereka membantah. Bahkan mereka mengatakan Nabi Sulaiman itu adalah orang yang mengajarkan ilmu sihir. Maka turunlah ayat tadi membantah ataupun menafikan apa yang orang-orang yang didakwakan ke atas Nabi Sulaiman alaihissalam. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, itu sebab turunnya ayat surah Al-Baqarah ayat 101 yang kita telah bacakan. Dan tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, ada beberapa bentuk bacaan yang menjadi khilaf di kalangan para qurra. Dalam ayat 11 hingga 13 ini ada beberapa ayat yang menjadi khilaf di kalangan jumhur qurra dengan beberapa kalangan sahabat ataupun kalangan ulama yang membaca beberapa ayat itu tidak sama dengan pandangan jumhur. Yang pertamanya ayat walakinna syayatin kafaru. Jumhur ulama membaca ayat ini dengan nun itu ditasydidkan, walakinna. Dan asyayatina, itu syayatin itu dengan baris dengan baris fathah. Ini jumhur ulama baca sedemikian rupa. Tetapi Imam Hamzah dan Imam Al-Kisai membaca ayat ini dengan walakisyayatinu. Nun walakinna itu dibaca dengan nun mati, walakin. Dan asyayatinu dengan syayatin, nun itu dengan baris dhammah, bukan baris fathah seperti mana jumhur baca. Maka khilaf dekat itu dari segi bacaan. Kemudian pada ayat wa ma unzila 'alal malakain, jumhur baca dengan malakain, dua orang malaikat. Malakain, dua orang malaikat. Baca dengan lam
itu berbaris fathah mala. Tetapi mengikut Ibnu Abbas dan Sa'id bin Jubair, mereka membaca dengan malikain. Malikain bermakna lam itu dibariskan dengan kasrah, malikain. Maka berlaku khilaf segi bacaan dekat itu. Kemudian yang ketiganya pada perkataan Harut wa Marut. Harut wa Marut. Jumhur membaca dengan memfathahkan huruf ta itu. Harut wa Marut. Ini jumhur. Dia baca dengan ta itu berbaris fathah. Tetapi mengikut Imam Al-Hasan dan juga Imam Az-Zuhri, mereka merafakkannya. Mereka merafakkannya bermakna mereka baca dengan rafak, dengan dhammah. Harutu wa marutu, dengan rafak. Jadi ada tiga tempat berlakunya khilaf di kalangan para ahli qira' dan membaca ayat tersebut. Tapi jumhur baca seperti mana yang kita baca. Tetapi ada khilaf di kalangan para ulama ataupun para fuqaha yang membaca ayat tersebut dengan baris yang tidak sama dengan jumhur. Maka berlakulah khilaf di kalangan para qurra dalam membaca ayat-ayat tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, kita masuk kepada tafsir huraian ayat. Ayat 101 hingga 103 yang kita bacakan itu, maka Syekh Muhammad Ali Al-Sabuni dia membuat huraian ayat tersebut di dalam bab ini. Dia mengatakan yang pertama, ayat-ayat yang mulia ini mengungkapkan keburukan dan kebusukan niat orang-orang Yahudi dan tindak kejahatan kepada manusia. Sihir sebenarnya tidak dikenali melainkan dalam kalangan Yahudi. Jadi Syekh membuat huraian tentang ayat yang pertama, iaitu bagaimana orang-orang Yahudi ini memang mereka ini selalu mengungkapkan tentang keburukan. Kerana apa? Kerana kebusukan niat di dalam diri mereka itu. Mereka mengetahui hakikat yang sebenarnya. Nabi Sulaiman membawa wahyu, menerangkan kepada mereka apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Tetapi mereka menafikan. Kenapa? Kerana mereka melemparkan kitab Taurat itu di belakang mereka dan mereka mengambil apa yang dibawa oleh syaitan-syaitan kepada mereka, dan mereka mengikut arahan dan juga perintah syaitan yang mengajarkan kepada mereka itu akan ilmu sihir. Jadi orang Yahudi ni, maka sihir ini memang sangat terkenal di kalangan orang-orang Yahudi. Sebab mereka ini mengambil sihir itu daripada syaitan-syaitan yang telah menipu daya kepada mereka. Kononnya inilah yang diajar oleh Nabi Sulaiman kepada manusia. Sejarah timbulnya sihir dikenali sejak kelahiran mereka. Kata Syekh, sihir itu sejarahnya timbul pada zaman orang-orang Yahudi. Mereka inilah yang mengamalkan sihir. Mereka inilah yang mempelajari sihir yang diajar oleh asyayatin, dari syaitan-syaitan kepada mereka, sehingga tersebarnya sihir itu hingga ke hari ini. Telah dipelopori oleh orang-orang Yahudi. Mereka lah orang-orang yang melemparkan kitab Allah Subhanahu wa taala, lalu mempelajari ilmu sihir dan berusaha merosakkan akal dan akidah manusia dengan sihir dan penyesatan. Jadi mereka mempelajari ilmu sihir untuk apa? Untuk merosakkan akidah manusia, untuk menyesatkan manusia. Itu tujuan ilmu sihir itu dipelajari. Inilah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Ilmu sihir ini sangat terkenal dalam alam Melayu. Alam Melayu sangat terkenal dengan ilmu sihir sehingga ke hari ini. Walaupun abad ke-21 ini, orang kata apa, dengan arus kemodenan, kecanggihan, maklumat di hujung jari,
Tetapi ada lagi manusia-manusia yang mengamalkan ilmu sihir untuk kepentingan dirinya dan untuk merosakkan orang lain dengan cara yang mudah. Patutnya kita ni orang kata apa, dalam bisnes contohnya kita bersaing secara sihat, bersaing secara sihat. Tetapi orang Melayu ataupun alam Melayu ni dia tak suka bersaing secara sihat, maka menggunakan cara ilmu hitam dan sebagainya untuk merosakkan orang lain, kawannya dan sebagainya. Maka ini berlaku tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Maka tidak lain dan tidak bukan, sihir ini yang diajar oleh syaitan tadi adalah untuk yang pertama sekali menyesatkan akidah manusia. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia mempercayai adanya makhluk lain yang lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini menyesatkan akidah dia, maka boleh berlaku syirik. Sebab dia percaya adanya makhluk lain yang berkuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebut di dalam Al-Quran, dalam ayat yang kita bacakan ini, bahawa wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Tidak ada suatu kemudaratan yang boleh berlaku ke atas seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menerangkan kepada kita bahawa yang berkuasa mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila ilmu sihir diajar kepada manusia, maka ada manusia yang mempercayai adanya makhluk-makhluk yang lain lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa taala, maka pada ketika itu dia boleh menjadi syirik. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, dalam ada dua hadis sahih. Yang pertama tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, yang mana Nabi terang kepada kita, barang siapa yang pergi bertemu dengan bomoh ke, pawang ke, dukun ke, ahli sihir, dia pergi bertemu, dia ada masalah, tak kira sakit ke apa sekalipun, dia pergi bertemu dengan orang yang dukun, pawang yang mengamalkan ilmu sihir, yang menggunakan makhluk halus. Dia pergi bertemu, dia pergi bertemu, tetapi dia tak percaya pun. Dia pergi, dia tengok dia tu buat dia nipu ni tadi, tak logik, dia tak percaya. Maka kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 40 malam, 40 hari 40 malam amalannya itu tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terima. 40 hari 40 malam amalan yang kita buat tu, balik baca Quran bagainya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekiranya seorang itu pergi bertemu dengan bomoh, dukun, pawang dan sebagainya, ahli sihir, kita pergi bertemu dengannya dan kita mempercayai apa yang dia cakap. Dia kata, oh ni yang buat ni bukan orang jauh pun, orang depan rumah saja. Yang buat ni kepada awak ni orang depan rumah. Yang buat ni kepada awak ni kedai sebelah awak saja. Kita pun mempercayai apa yang diucapkan oleh bomoh tadi, dukun tadi, ahli sihir tadi, kita pun percaya. Maka kata Nabi, faqad kafar, maka sungguhnya dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mempercayai adanya makhluk yang lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa taala, mengetahui akan benda yang ghaib. Ini tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, ini yang perlu kita hindari diri kita daripada terpengaruh ataupun kita pergi bertemu dengan bomoh-bomoh, ahli sihir dan sebagainya, yang akhirnya boleh mengakibatkan akidah kita rosak. Ini bahaya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit dan sebagainya itu, maka Allah juga menurunkan syifa, penyembuh kepada kita. Maka kita carilah penyembuh-penyembuh itu
tidak dengan menggunakan perantaraan makhluk halus. Dan kita yakin, kita pergi jumpa doktor, makan ubat bukan sebab ubat itu menyembuhkan kita. Ubat itu hanya wasilah, perantaraan. Yang menyembuhkan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, jadi Allah memberi kita ujian, sakit ke dan sebagainya, itu merupakan ujian yang Allah nak uji tentang kesabaran dalam diri kita, nak uji keimanan kita. Kita boleh sabar tak dengan ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri kepada kita. Sebab tu kadang-kadang kita ni tuan-tuan lupa, Allah Subhanahu wa ta'ala beri kepada kita sihat 40 tahun, 50 tahun sihat. Demam, batuk sikit, jumpa doktor, makan ubat demam, makan ubat semua, lega. 50 tahun. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala uji kita. 2-3 tahun baru uji kita, sakit. Kita telah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak boleh tahan dengan ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri itu. Kita mengeluh dengan berbagai-bagai keluhan, dan sebagainya. Dan kan Allah Subhanahu wa ta'ala nak uji kita, nak uji keimanan kita. Kita boleh sabar tak boleh sabar dengan ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri sedikit itu. Yang mana sihat yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri kepada kita 50 tahun sihat, tiba-tiba bila diuji sedikit 2-3 tahun, 4-5 tahun, kita telah merumut dan sebagainya. Kita lupa bahawa nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala beri kepada kita dah banyak dah. Allah nak uji keimanan kita. Kita boleh sabar. Kalau kita boleh sabar, Masya Allah, tujuannya bila kita boleh sabar, Allah mengampunkan dosa kita. Bila kita boleh sabar, Allah nak angkat darjat kita sedikit, nak angkat darjat kita daripada sebelum ini, nak angkat darjat. Maka Allah uji kita. Allah uji kita bukan sebab dosa kita, kan? Para anbiya ulul azmi, para anbiya ulul azmi, mereka itu adalah para nabi dan rasul yang menerima ujian Allah yang paling banyak daripada nabi dan rasul yang lain. Adakah mereka itu buat dosa kepada Allah? Adakah mereka itu buat kesalahan kepada Allah? Dah. Mereka itu orang yang sangat takharruf kepada Allah. Mereka itu adalah orang yang menjalankan perintah Allah. Tetapi Allah uji mereka dengan begitu dahsyat, mihnah, ujian yang begitu dahsyat. Untuk apa? Untuk Allah nak angkat darjat mereka itu hebat, dekat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu juga kita tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah. Kalau Allah uji kita, kita tahu, kata, ya Allah, ini ujianmu kepadaku, minta supaya Allah beri kekuatan kepada kita, supaya kita dapat menempuh ujian ini dengan hati yang sabar, dengan pemikiran yang positif. Kita terima ujian Allah itu dengan positif, bukan negatif. Yang jadi masalah pada hari ini, kita terima ujian Allah itu dengan cara yang negatif. Apa tu kita tengok orang lain, ya Allah, kenapa lah kau uji aku je, satu demi satu uji. Yang jiran aku tu okey ya, tak kena apa pun, kenapa tak uji dia pula? Nampak? Kita jadi macam tu. Kita tak melihat ujian yang Allah beri itu dari segi positifnya kepada diri kita. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, maka kata Syekh pada kita bahawa ini satu bukti bahawa orang Yahudi itu adalah sumber segala keburukan. Sebab mereka lah yang mempelajari ilmu sihir daripada syaitan itu, dan akhirnya mereka membawa keburukan di dalam masyarakat, sehingga sihir, ilmu sihir itu tersebar luas ke seluruh dunia pada hari ini. Dan sumber segala fitnah sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala,
kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Tiap-tiap kali mereka menyalakan api peperangan, Allah Subhanahu wa taala memadamkannya, dan mereka pula terus-menerus melakukan kerosakan di muka bumi, sedangkan Allah tidak suka kepada orang-orang yang melakukan kerosakan. Jadi orang Yahudi ini memang mereka suka melakukan kerosakan di atas muka bumi ini, dan mereka suka melaga-lagakan di antara satu kaum dengan satu kaum yang lain, dan mereka suka menindas orang-orang yang lemah. Kalau kita baca sejarah bagaimana apabila mereka menguasai Yathrib pada ketika itu, mereka menjadi businessman yang hebat. Mereka yang pegang sumber ekonomi di kota Yathrib pada ketika itu. Mereka lah yang menjadi membuka kilang-kilang persenjataan dan sebagainya. Yang bekerja dengan mereka pada ketika itu adalah orang-orang Arab daripada Khazraj, Aus dan sebagainya. Mereka menjadi kuli kepada orang-orang Yahudi, dan akhirnya mereka melaga-lagakan di antara kaum Aus dan Khazraj, sehingga mereka itu berperang ratusan tahun di antara satu sama lain, berbunuh-bunuhan. Tidak ada jalan penyelesaian. Sehinggalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah, dan akhirnya Nabi lah yang menyatukan bangsa Arab di kota Yathrib pada ketika itu. Nabi menyatukan kaum ataupun kabilah Aus dan Khazraj di atas akidah Islamiyah. Kemudian Nabi menyatukan umat Islam di antara umat Islam Ansar penduduk Madinah dengan umat Islam Muhajirin penduduk kota Mekah. Ini tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, ini orang Yahudi. Memang perangai mereka begitu. Mereka ingin melaga-lagakan, merosakkan, dan juga menjadikan manusia ini suka berperang-perang di antara satu sama lain. Yang kedua, Abu Hayyan mengatakan, sebagaimana ayat terdahulu berisi ancaman, fa innallaha aduwwul lil kafirin, kerana sungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Ini Allah keluar statement macam ni. Allah akan menjadi musuh kepada orang-orang yang kufur kepada Allah. Tak kira lah siapa pun dia. Apabila dia kufur dengan Allah Subhanahu wa taala, dia ingkar akan perintah dan arahan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadi musuh kepada dia. Allah tidak akan beri peluang dan ruang kepada orang yang mengingkari perintah, melawan Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana mereka ini orang yang zalim. Zalim. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun, dan tidak ada yang akan mengingkarinya melainkan orang-orang yang fasik. Orang yang fasik ni orang-orang yang mana mereka itu suka melakukan dosa-dosa besar. Orang yang suka melakukan benda-benda yang khurafat, benda-benda yang boleh merosakkan akidah. Maka inilah orang-orang yang sentiasa melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menyebutkan tentang peingkaran janji-janji oleh orang-orang Yahudi, pelemparan terhadap kitab Allah, mengikuti syaitan dan mempelajari apa yang membahayakan manusia tanpa ada manfaatnya, kemudian diikuti dengan ayat yang berisi janji yang baik bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka ayat-ayat ini menghimpun ancaman dan janji, harapan baik dan ancaman yang menakutkan, khabar duka dan khabar menyenangkan. Jadi di situ juga yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang pengingkaran janji-janji orang-orang Yahudi. Orang Yahudi memang terkenal dengan orang yang sering memungkiri janji, orang yang sering mengkhianati janji.
Kisah Nabi Musa dengan mereka pun mereka engkar. Nabi Musa tinggal sekejap, mereka itu di padang Tih. Sebab Nabi Musa nak pergi ke Bukit Tur Sina bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, nak dapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Minta supaya mereka itu teguh keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa tinggal sekejap pergi bertemu dengan Allah di Bukit Tur Sina. Mereka kufur dengan Allah. Mereka cipta lembu, jadikan lembu itu Tuhan mereka. Kufur dengan Allah. Begitu juga pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi dapat dapat membuka negara Islam Madinah, Nabi telah membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Adanya namanya Piagam Madinah. Nabi buat perjanjian. Telah termeterai, telah di-sign orang Islam dengan orang-orang Yahudi. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, satu demi satu kelompok terbesar Yahudi ini mengkhianati perjanjian yang telah mereka meterai bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Yahudi Bani Qainuqa, yang kedua Yahudi Bani Nadir, yang ketiga Yahudi Bani Quraidah. Semua mereka ini mengkhianati perjanjian yang telah termeterai di antara orang Islam dengan orang Yahudi dalam Piagam Madinah, dan akhirnya semua mereka itu dihalau keluar daripada kota Madinah. Ini bangsa Yahudi yang suka mengkhianati perjanjian ataupun mengingkari janji-janji yang mereka lafazkan ataupun mereka meteraikan bersama-sama dengan orang Islam. Dan juga adalah berlakunya perpindahan dari suatu ke suatu yang lain yang berkaitan. Pemberitaan tentang perkara gaib sesudah menyebutkan perkara gaib yang lain. Saling berkaitan laksana untaian mutiara-mutiara dalam sebuah kalung yang mengandungi kejelasan laksana sinar bintang di tempat terbitnya, yang memberitahukan kebenaran orang yang membawanya. Padahal baginda tidak pernah membaca kitab-kitab dan tidak pernah menelaahnya, tidak pernah berpergian jauh dan tidak pernah bergaul dengan pendeta. Dalam ayat ini Allah terangkan kepada orang Yahudi apa yang mereka tanya kepada Nabi tentang kitab Taurat, Nabi dapat menjelaskan dengan begitu baik. Sedangkan Nabi tak pandai membaca, Nabi tidak pandai menulis, dan Nabi tidak pernah mentelaah pun kitab-kitab Taurat, kitab-kitab Injil, kitab-kitab Zabur. Tetapi bila mereka bertanya, Nabi dapat menjelaskan segala isi kandungan kitab itu dengan begitu baik. Datang daripada mana tuan-tuan dan puan rahmat Allah? Melainkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Bermakna apa? Bermakna kebenaran itu telah berada di hadapan mata orang-orang Yahudi tentang diri Muhammad itu. Dia adalah Rasul yang terakhir yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Itu pun mereka menolak, mereka mengingkari apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan dia Muhammad tidak memperkatakan sesuatu yang berhubung dengan agama Islam menurut kemahuannya dan pendapatnya. Segala yang perkatakan itu sama ada Al-Quran atau hadis, tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka Allah turun ayat ini bagi tahu kepada orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikin Quraisy, bahawa apa yang diucapkan oleh Muhammad itu bukan datang daripada hawa nafsu dia, tetapi datang daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud sebahagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakangnya, seolah-olah mereka tidak mengetahui bahawa itu adalah kitab Allah. Ini perangai orang Yahudi, perangai orang yang fasik. Mereka ini melemparkan kitab Allah di belakang mereka. Kitab Allah sampai kepada mereka, sama ada kitab Taurat, kitab Injil,
Al-Quran sampai kepada mereka. Mereka memahami akan isi kandungan kitab itu, tetapi mereka lemparkan kitab Allah di belakang mereka. Mereka tak nak ambil, mereka tak nak percaya, mereka tak nak ikut segala isi kandungan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu, tak nak ikut. Nah, ini tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah yang berlaku. Maka ungkapan melemparkan ke belakangnya menunjukkan betapa buruknya orang-orang Yahudi yang tidak mahu mengamalkan kitab Allah serta berpaling sambil meremehkan dan merendahkannya. Selain itu, mereka berpegang pada sihir. Mereka tinggal kitab Allah, lempar kitab Allah, tak nak berpegang dengan hukum hakam dengan kitab Allah. Tetapi yang buruknya mereka ini, mereka nak ambil apa yang diajar oleh syaitan-syaitan tentang ilmu sihir. Itu mereka nak ambil, itu mereka nak pegang, itu mereka nak amalkan di dalam kehidupan mereka. Nah, ini yang berlaku kepada orang-orang Yahudi. Syekh Qutb radhiyallahu taala anhu menyebutkan bahawa orang-orang yang diberi kitab ialah mereka melemparkan kitab Allah ke belakangnya. Artinya watak mereka ialah mereka selalu menentang dan tidak mahu mengamalkannya. Nah, tuan-tuan dan puan rahmati Allah, ini perangai seperti mana Syahid Syekh Qutb menyebut dalam kitabnya bahawa orang-orang yang diberi kitab ini, mereka ini melemparkan kitab Allah ke belakang, bermakna mereka ini suka menentang dan tidak mahu mengamalkan segala isi kandungan yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dah masuk? InsyaAllah. Kita berhenti sekejap. InsyaAllah lepas ni kita sambung lagi. Ada keempat dan kelima dan keenam. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah.
Muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, kita sambung sikit lagi tafsir ayat yang keempat. Tafsir yang keempat, bentuk keterkaitan antara penyebutan syaitan dan sihir di dalam ayat di atas ialah bahawa sihir itu adalah hasil meminta pertolongan dengan roh-roh jahat, yang syaitan. Dan syaitan menyangka bahawa ia boleh mengetahui perkara gaib lalu membisikkannya ke hati manusia, sehingga sebahagian manusia percaya dan meminta perlindungan kepadanya ketika terkena kesusahan. Ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dan bahawa sungguhnya adalah amat salah perbuatan beberapa orang dari manusia menjaga dan melindungi dirinya dengan meminta pertolongan kepada ketua-ketua golongan jin, kerana dengan permintaan itu mereka menjadikan golongan jin bertambah sombong dan jahat. Ini tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, sihir ini maksudnya dia menggunakan syaitan-syaitan tadi, roh-roh jahat tadi. Dia ada mentera-mentera dia dan sebagainya. Dia panggil, dia minta pertolongan untuk dia tujukan apa sahaja niat jahatnya kepada orang tertentu. Tak kira lah, dia nak santau ke, dia nak pisahkan di antara suami dan isteri ke dan sebagainya. Dia menggunakan perantaran syaitan-syaitan ini, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada kita bahawa sebahagian manusia mempercayai akan penipuan-penipuan syaitan-syaitan ini. Kononnya mereka ini mengetahui akan perkara-perkara gaib, dan akhirnya manusia-manusia ini meminta permintaan mereka itu dengan menggunakan syaitan-syaitan tadi untuk mereka melakukan suatu perkara yang buruk, yang jahat tadi, menggunakan perantaraan ini. Dan akhirnya apa berlaku, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah? Menjadikan golongan jin ini bertambah sombong dan jahat. Sebab apa? Sebab dia kata manusia dah kena tipu dengan dia. Manusia yang ada akal, yang waras, kena tipu dengan mereka. Dan akhirnya puak-puak jin ini dia akan menjadi semakin sombong dan semakin jahat lagi untuk menyesatkan manusia. Maka ini berlaku, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Oleh itu sihir dikenali sebagai jalan untuk berhubungan dengan roh-roh jahat tersebut. Ibnu Jarir meriwayatkan daripada Al-Hakim dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yang berkata, sungguhnya syaitan mencuri berita dari langit. Maka apabila salah seorang di antara mereka mendengar sebuah kalimat yang diberikan dari langit, mereka mengolahnya menjadi 1000 kedustaan. Ini perangai jin, perangai syaitan, perangai makhluk halus. Jadi orang yang mengamalkan dengan makhluk halus ini, dia mempercayai bahawa puak-puak ini dapat mendengar apa berita yang ada di langit. Dia dapat dengar sikit je, tapi dia balik turun ke bumi, dia goreng manusia. Dia goreng, kan? Dia kononnya dia dapat mendengar semua benda cerita pada manusia tadi. Maka manusia pun percaya, kan? Maka dia pun bagi tahu pula pada orang yang datang kepada dia minta tolong tadi, bagi tahu. Ini bila dia bagi tahu, maka orang yang datang tadi percaya. Sekian-sekian orang buat pada aku, sekian-sekian orang lah yang merosakkan, dan sebagainya. Maka dia pun cari orang lain pula, pergi cari bawah lain pula, pergi cari ahli sihir lain pula untuk lawan dengan ini. Akhirnya berlaku je kesyirikan, kerosakan akidah. Kerana apa? Kerana kita percaya dengan orang tadi. Sedangkan apa yang diberitahu itu
kebanyakannya adalah perkara yang dusta, yang direka cipta oleh makhluk halus tadi. Dia dengar sikit tapi dia balik reka cipta beratus-ratus perkara yang dia tak dengar, dia tipu manusia tadi, dan akhirnya manusia itu percaya. Maka berlakulah perkara-perkara yang tidak ingin berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. Ini perkara yang berlaku. Semalam pun saya sebenarnya baru jumpa dengan anak murid saya, belajar dengan saya dulu, sekarang jadi kapten, pilot, mas. Dia cerita perkara itu kepada saya. Kahwin, dia dapat anak seorang. Tetapi apa yang dia cerita ni, adanya unsur-unsur sihir, yang mana orang cuba untuk memisahkan di antara dia dengan isteri dia. Sehingga dia kata, "Ustaz, saya balik rumah saya sebelum dapat anak dulu, bahagia. Tapi bila dapat anak ni, balik, isteri dia marah-marah dia. Tak suka tengok muka dia. Tidur pun suruh tidur bilik lain. Dia tidur bilik lain, bini tidur bilik lain." Kan? Dan yang menyedihkan dia lagi, dia kata isteri dia minta supaya diceraikan dia. Masya Allah, tabarakallah. Nampak tuan-tuan dan puan-puan, ini sihir. Allah menyebut dalam Quran, sihir ini boleh memisahkan di antara suami dan isteri. Kenapa? Kerana adanya sifat cemburu, ada sifat dengki, ada sifat iri hati di dalam diri seseorang yang dia tak puas hati, maka dia menggunakan ilmu sihir. Ini tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah, kita kena berubat. Tak apa, bawa nanti kita bawa pergi ke Darul Syifa, kita cuba merawat isteri awak. Sebab kata satu yang pelik berlaku, kan? Sebelum tu okey, tak ada masalah. Tapi semenjak dapat anak, maka dia rasa suatu kelainan yang berlaku dalam rumah tangga dia. Ini tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, bahayanya ilmu sihir. Sampai ke hari ini orang kita ni memang suka menggunakan ilmu sihir untuk merosakkan seseorang dan sebagainya. Kemudian kata Syekh lagi kepada kita bahawa kemudian disampaikan di hati manusia, lalu diambilnya sebagai alat pendukunan. Kemudian Allah SWT memperlihatkannya kepada Nabi Sulaiman bin Daud, lalu dia mengambilnya dan menanamnya di bawah kerusinya. Sebab tu penulis ataupun setiausaha Nabi Daud, Nabi Sulaiman yang bernama Asif ni, dia menulis apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Sulaiman tentang ilmu sihir ni. Dia tulis menjadi sebuah buku, dan Nabi Sulaiman tanamkan buku itu di bawah kursi tempat duduknya itu. Maka syaitan dia dapat melihat apa yang ditanamkan, letakkan di bawah kursi Nabi Sulaiman itu. Bila Nabi Sulaiman AS dah meninggal, maka ia dikorek balik, dia mengambil buku itu dan dia mengatakan, inilah yang diajar oleh Nabi Sulaiman, inilah yang disebarkan oleh Nabi Sulaiman kepada manusia, iaitu apa? Ilmu sihir. Maka inilah yang diambil oleh orang-orang Yahudi daripada asyayatin tadi. Setelah Nabi Sulaiman meninggal dunia, maka syaitan menjadikan sebagai jalan seraya berkata, "Mahukah kamu aku tunjukkan simpanan Sulaiman yang tidak ada simpanan siapapun yang menyamai simpanannya yang terpelihara itu?" Syaitan bagi tahu kepada pokok Yahudi, "Mahu tak aku tunjuk kepada kamu sesuatu yang mana Nabi Sulaiman tak tunjuk kepada kamu?" Mereka menjawab, "Baiklah." Kemudian mereka mengeluarkannya. Tiba-tiba benda itu adalah sihir, lalu diambil oleh manusia-manusia secara turun-temurun. Kemudian Allah menurunkan ayat tentang kebebasan Sulaiman daripada sihir yang mereka tuduhkan itu. Maka Allah sebutkan bahawa sihir sebagai kufur di dalam firman-Nya, "Wa ma kafara Sulaiman." Sulaiman itu tidak kufur.
walakinna syayatina kafaru, akan tetapi yang kufur adalah syaitan. Maka tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, melihat kepada konteks ini, maka yang dimaksudkan dengan kufur di dalam ayat ini adalah sihir. Sehingga maksud kalimah tersebut ialah padahal Nabi Sulaiman tidak mengamalkan sihir. Ini dimaksudkan untuk menunjukkan keburukan dan kehinaan sihir. Nak bagi tahu kepada manusia bahawa Nabi Sulaiman tidak mengamalkan sihir. Nabi Sulaiman tidak mengajar sihir. Kenapa? Karena sihir itu boleh mengakibatkan kamu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Sulaiman tidak ajar manusia untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang enggan melaksanakan ibadah haji padahal dia mampu, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan siapa yang kufur, yakni ingkar kewajiban ibadah haji itu, maka sungguhnya Allah Maha Kaya, tidak berhajat sesuatu pun dari sekalian makhluk. Siapa yang mengingkari akan wajibnya haji, adanya haji, maka kata Allah, Allah itu Maha Kaya, Allah tidak berhajat kepada makhluk pun. Tapi orang yang menafikan, orang yang mengingkari akan perintah Allah, perintah haji itu, maka dialah kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan takbir seperti ini masukkan agar manusia menjauhi sihir dan menunjukkan bahawa sihir termasuk dosa besar, bahkan dekat kepada kufur dan syirik kepada Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, innama nahnu fitnatun fala takfur. Sungguhnya kami ini hanyalah cubaan untuk menguji imanmu, oleh itu janganlah engkau menjadi kafir dengan mempelajarinya. Jadi Allah nak bagi tahu kepada manusia, jangan sekali-kali kamu mempelajari ilmu sihir itu, kerana ilmu sihir itu dosa besar, bahkan ia boleh membawa kepada rosaknya akidah, menjadi kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seterusnya kelima, diriwayatkan bahawa ada seorang lelaki yang berkata berhampiran Umar bin Abdul Aziz dengan bahasa yang jelas. Kemudian Umar berkata, demi Allah ini adalah sihir yang halal. Diriwayatkan juga bahawa Zabarqan bin Amr bin Ahtam bin Qais bin Ashim menghadap baginda Nabi SAW. Kemudian baginda Nabi SAW berkata kepada Amr, ceritakan kepadaku tentang Zabarqan. Lalu Amr menerangkan dia sangat patuh kepada orang yang memanggilnya, suka menonjolkan diri dan tidak mahu melihat ke belakang. Kemudian Zabarqan berkata, dia demi Allah mengetahui bahawa saya lebih mulia daripada dia. Lalu Amr berkata, sungguhnya dia itu pengecut, sempit tempat tinggalnya, dungu ayahnya, tercela bapa saudaranya. Kemudian dia berkata lagi, aku benar wahai baginda, dia merelakan aku. Kemudian aku bercakap sebaik apa yang aku ketahui, dan dia memarahi aku, maka aku pun bercakap seburuk-buruk apa yang aku ketahui. Kemudian baginda Nabi SAW bersabda, inna minal bayani la sihra, sesungguhnya di antara keterangan itu benar-benar ibarat sihir. Maksudnya apa? Maksudnya di sini yang kata Umar bin Abdul kata pada seorang itu, dia kata ini adalah sihir yang halal. Apa maksudnya? Maksudnya sini, apabila seseorang dia bercakap dengan begitu lunak, begitu kata-kata yang hebat, sehingga mempersonakan orang dengan kata-katanya itu juga diibaratkan sebagai sihir. Kan? Seorang yang pandai bercakap, seorang yang pandai berpidato, sehingga mengakibatkan orang percaya dengan apa dia cakap, orang terpesona dengan apa dia cakap, maka itu juga dikatakan sebagai sihir. Sebab apa? Sebab dia boleh mempersonakan orang dengan kata-kata yang lunak, kata-kata yang hebat, kata-kata yang cantik susunan bahasanya, sehingga menusuk ke kalbu orang, dan akhirnya orang itu terpesona, terpegun dan mempercayai apa yang cakap, maka itu juga dikatakan sebagai sihir. Maka itu juga dikatakan sebagai sihir. Sebab itu Umar bin Aziz kata ini sihir yang halal. Maksudnya apa? Orang itu bercakap dengan begitu hebat, cantik susunan ayatnya, baik dia punya bahasanya, sehingga mengakibatkan orang terpesona dengan ucapannya itu, maka ini katanya sihir yang halal. Maksudnya keterangan yang begitu hebat, penjelasan begitu hebat, sehingga membuatkan manusia terpegun dengan ucapannya dan sebagainya.
Begitu juga apa yang berlaku di antara sahabat dengan sahabat tadi di hadapan baginda Nabi SAW, sehingga Nabi menyebut inna minal bayani la sihra, sungguhnya di antara kandungan keterangan itu kebenaran, keterangan itu benar-benar ibarat sihir. Seperti mana dia ceritakan oleh sahabat tadi dan sahabat itu, maka keterangan-keterangan mereka itu ibarat seperti sihir. Sihir ni dia boleh mempersonakan orang. Orang terpegun melihat sesuatu perkara yang hebat. Orang terpegun. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Orang suka pergi belah batin ni, berhati-hati tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Belah batin. Dia boleh keluar batu karang, boleh buang kanser dan sebagainya. Ini berhati-hati tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Kita mudah percaya, kita mudah terpegun. Doktor pun nak belajar, nak jadi pakar pun belajar 5-6 tahun tuan-tuan. Nak jadi mahir, nak boleh bedah orang, buang batu karang, buang kanser dan sebagainya. Dia pun belajar 5-6 tahun nak jadi doktor. Nak pakar lagi, sambung lagi 4 tahun. Tiba-tiba yang ni tak ada belajar apa pun. Tapi datang kena tengah malam datang. Datang pula tempat semua warna kuning. Tunggu sekejap, nanti ada orang akan datang. Tunggu sekejap, nanti ada orang datang yang merawat kamu. Orang tu siapa? Orang tu lah makhluk halus tadi. Ini tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah. Kita pun percaya, kita pun pergi. Sebab apa? Sebab kita takut dengan doktor. Doktor nak belah kita takut. Yang ni dia kata tak apa, belah boleh keluar. Tapi sekejap je baik. Tempat belah pun tak nampak. Oh, hebat. Ni hebat. Kita pun percaya. Kita pun percaya. Kita pun terpesona. Ini kata tadi. Kita pun terpesona. Bila terpesona ialah kita membuatkan kita percaya. Maka bila kita percaya, maka kata Nabi, faqad kafar. Maka sungguhnya dia telah menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab yang membuat tadi, yang tolong dia tadi, duk belah dan sebagainya itu, siapa? Itulah dia makhluk halus. Yang telah diminta tolong oleh Tuhan tadi. Ini tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Kemudian yang tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, dan kita tengok lagi satu. Kata baginda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang maksudnya bahawa dua orang lelaki datang menghadap baginda Nabi SAW, kemudian salah seorang di antara mereka itu bercakap. Lalu orang-orang pun kagum kerana kefasihan dan kesempurnaan bahasanya. Ini saya cakap tadi, orang yang cakap pandai, pidato pandai, berbahas pandai, berdebat pandai, sehingga mengakibatkan orang terpegun dengannya, terpesona. Perkara ini berlaku pada zaman baginda Nabi SAW. Lalu orang-orang pun kagum kerana kefasihan dan kesempurnaan bahasanya. Kemudian baginda Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di antara keterangan itu benar-benar ibarat sihir. Maksudnya percakapannya itu sehingga mengakibatkan manusia terpegun, terhujah dan sebagainya. Maka itu seumpama sihir. Sihir. Begitu juga sihir membuatkan manusia terpegun, kagum, terpesona, dan akhirnya mempercayai apa yang dia cakap. Jika ditanya mengapa baginda Nabi SAW menyebut keterangan yang indah sebagai sihir, padahal sihir itu tercela, sama ada dalam pandangan akal maupun nas, jawapannya sabda baginda Nabi SAW tersebut adalah kiasan, bukan hakikat. Kiaslah, Nabi kias benda yang hebat tadi, orang bercakap tadi, kalam yang hebat tadi, Nabi kiaskan kepada sihir. Sebab apa? Sebab dua-dua itu dia punya sebabnya sama, dapat menarik manusia percaya kepada apa yang dia cakap. Satu lagi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, keenam, jika dikatakan mengapa dua malaikat Harut dan Marut mengajarkan ilmu sihir kepada manusia, padahal sihir itu hukumnya haram. Sesungguhnya dua malaikat itu tidak mengajarkan sihir untuk diamalkan. Dalam ayat tu kan, Allah Ta'ala turunkan dua malaikat Harut dan Marut untuk menceritakan tentang sihir kepada manusia,
bukan untuk diamalkan, tetapi diajarkan ilmu sihir kepada manusia itu supaya manusia tahu akan keburukan sihir itu, tentang kejahatan sihir itu, supaya manusia tahu bahawa oh, ini sihir ni benda yang jahat, benda yang buruk. Jangan kita ambil, jangan kita dekati dia, jangan kita amalkan dalam kehidupan kita. Itu tujuannya yang diajarkan oleh dua malaikat Harut dan Marut tadi. Tetapi untuk mengelakkan bahayanya, kerana mengenali keburukan sesuatu untuk menjaga diri daripada bahayanya adalah tindakan yang baik, sebagaimana yang disebutkan oleh seorang penyair. Seorang penyair sebut apa? Aku mengenali keburukan bukan untuk berbuat keburukan, tetapi untuk menjaga diri daripada bahayanya. Barang siapa tidak mengenali keburukan yang biasa dilakukan oleh manusia, maka dia akan terkena keburukan tersebut. Nah, ini syair. Dia belajar mengenali tentang keburukan itu, bukan dia nak buat benda tu, bukan dia nak amalkan benda tu, tetapi untuk dia menjaga dirinya daripada terjebak dengan keburukan tersebut. Itu tujuannya. Kan? Kita bagi tahu kepada anak-anak kita, vape ni bahaya. Vape ni bahaya. Bukan nak suruh dia try vape tu, kan? Bukan nak suruh dia amalkan ataupun hisap vape tu. Kita nak bagi tahu bahawa vape ni bahaya. Vape sekarang ni dah berluasa, kan? Dan menjadi trend kepada budak-budak sekolah, nak menghisap vape. Vape ni pula para ahli perubatan mengatakan lebih bahaya daripada rokok. Lebih bahaya daripada rokok. Vape ni dahlah kecil, hampir tidak mengeluarkan asap, mudah untuk budak-budak hisap. Budak-budak sekolah hisap vape sambil tunggu mak ayah dia nak main petang-petang, ambil lagi hisap vape tu. Relax ni, hisap, kan? Orang pun tak nampak, asap tak keluar. Tapi para ahli perubatan mengatakan vape itu lebih bahaya daripada rokok, kan? Lebih bahaya. Jadi kita bagi tahu tentang bahayanya vape dan sebagainya kepada pelajar-pelajar, kepada remaja dan sebagainya. Bukan nak suruh dia amalkan hisap vape tu, tapi kita nak bagi tahu bahawa keburukan hisap vape itu bahaya. Jangan hisap, supaya dia tahu, oh, vape ni bahaya, jangan dekati dia, jangan hisap dia. Begitulah juga dua malaikat Harut dan Marut datang menceritakan tentang bahayanya sihir kepada manusia. Bukan nak suruh manusia itu amalkan, bukan suruh manusia itu ambil sebagai pegangan dalam hidupnya, tetapi nak cerita bahawa bahayanya sihir, buruknya sihir, mudaratnya sihir, sehingga akhirnya boleh merosakkan akidah, boleh meruntuhkan rumah tangga orang, boleh merosakkan masyarakat. Ini sihir. Bermakna untuk apa? Untuk manusia jangan dekati dia, jangan ambil dia, jangan jadikan dia sebagai amalan dalam kehidupan kamu. Itu tujuannya, tetapi tak disalahartikan oleh orang-orang Yahudi. Kononnya dua malaikat tadi ajarkan ilmu sihir itu untuk diamalkan oleh manusia. Ini. Kemudian yang benar adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Alusi, bahawa sihir yang diajarkan oleh dua malaikat ini adalah untuk menjadi cubaan, fitnah, dan untuk membezakan antara mukjizat dan sihir. Jadi dua malaikat tadi juga mengajarkan ilmu sihir kepada manusia tadi untuk membezakan, supaya manusia dapat membeza mana sihir, mana mukjizat, supaya dapat membezakan. Mukjizat sesuatu benda yang tidak boleh dipelajari, tapi sihir benda yang dipelajari. Mukjizat Allah beri kepada para anbiya yang menjadi rasulnya, menjadi utusannya. Untuk apa? Untuk mencabar tentang apa-apa yang dicabar oleh manusia. Nabi tak pelajari, tetapi Allah yang membentus kepada para anbiya. Apabila adanya orang-orang musyrik, adanya orang-orang yang mencabar tentang kerasulan Nabi itu, maka ketika itu Allah bagi pada mukjizat supaya dia dapat tunjuk tentang kelebihan, tentang perkara yang luar biasa
yang Allah beri kepadanya yang tidak ada pada manusia lain. Tetapi sihir, ilmu yang dipelajari oleh manusia. Dipelajari oleh manusia untuk apa? Bukan untuk kebaikan, tetapi untuk keburukan. Ini, maka malaikat tadi ajar kepada manusia tentang ilmu sihir tadi bukan untuk diambil sebagai amalan dalam kehidupan, tetapi untuk manusia itu menjauhkan diri daripada terjebak dengan sihir, dan juga diajarkan tadi tentang sihir untuk membezakan di antara mukjizat yang dibawa oleh para anbiya dengan sihir yang diamalkan oleh manusia biasa. Mukjizat diberi kepada para anbiya dan rasul, tetapi sihir diamalkan oleh manusia yang fasik, yang kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini beza di antara sihir dengan mukjizat. Pernah diberitahu kepada Umar bin Khattab bahawa si fulan sama sekali tidak mengenali keburukan. Apa kata Umar? Dia lebih patut terkena keburukan itu. Ada orang kata, wahai Umar, seorang ini tak tahu tentang keburukan, tak tahu langsung. Tak tahu tentang keburukan, suatu tentang keburukan tak tahu langsung. Dan Umar kata apa? Orang macam ni dia mudah terkena keburukan itu, sebab dia tak tahu. Seperti mana kita pelajari ataupun cerita kan, bagaimana seorang abid tu, yang akhirnya dia tak tahu tentang keburukan, duduk dalam rumah Allah, duduk berzikir sahaja, dan akhirnya ditipu oleh syaitan. Ditipu oleh syaitan dan akhirnya mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu Sayyidina Umar kata dia lebih patut terkena keburukan itu, sebab dia tak tahu tentang keburukan. Bila tak tahu, dia nak cuba, maka akhirnya dia boleh merosakkan diri dia. Maka sebab itu kita mengetahui keburukan, satu perkara tentang buruk, jahat benda tu, bukan untuk kita ambil, bukan untuk kita amalkan dalam kehidupan kita, tetapi untuk apa? Untuk kita mengelakkan, menjauhkan diri kita daripada terjebak dengan perkara-perkara yang buruk tadi. Itu tujuannya. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Jadi ada 6 tentang huraian ayat yang kita bacakan, ayat 1:1 hingga 1:3, yang menjadi dalil dan hujah kita tentang sihir dalam Islam itu, adakah ianya dibolehkan ataupun tidak. Maka telah dibahaskan, telah dihuraikan tentang tafsiran ayat 1:1 hingga 1:3 oleh Syekh kepada kita. Ada lebih kurang ada 6 huraian menceritakan tentang terperinci tentang ayat-ayat tersebut, yang dinyatakan, yang datangkan ataupun yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam ini tentang sihir itu, kita dapat memahami bahawa sihir itu suatu perkara yang mana ianya didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun diajarkan oleh dua malaikat Harut wa Marut kepada manusia, adalah untuk menceritakan tentang keburukan dan kejahatan ilmu sihir itu, bukan untuk diamal ataupun diambil sebagai pegangan dalam kehidupan manusia. Dan diceritakan juga kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala nak menjelaskan kepada manusia bahawa Nabi Sulaiman itu tidak pernah mengajarkan manusia akan ilmu sihir untuk diamalkan. Dan Sulaiman tidak menjadi kufur dengan ilmu sihir itu, tetapi yang menjadi kufurnya adalah syaitan-syaitan yang mereka itu mengajar ilmu sihir kepada manusia-manusia yang fasik, yang kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tu ada poin rahmati Allah, supaya kita mengenali juga perbezaan di antara wahyu ataupun mukjizat dengan ilmu sihir, yang mana diceritakan oleh dua malaikat tadi kepada manusia tentang perbezaan di antara mukjizat dengan sihir, supaya manusia itu mengetahui, oh ini mukjizat yang datang daripada para anbiya dan rasul, ini mukjizat datang daripada manusia-manusia yang fasik, manusia yang kufur dengan Allah SWT, itu namanya sihir, yang mana dua-dua itu adalah perkara yang luar biasa yang datang daripada manusia yang mengamalkan ilmu sihir tadi.
Jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah, kita berhenti pada hukum yang terkandung dalam ayat tersebut. Baru kita masuk kepada hukum. Hukum-hukum yang terkandung dalam ayat tersebut, ya Allah, iaitu tentang hukum yang pertama yang kita akan bincangkan nanti, iaitu tentang hakikat sihir. Tentang hakikat sihir, adakah sihir itu boleh memberi kesan ataupun tidak. Jadi dia menjadi perbahasan di kalangan para ulama. InsyaAllah sama-sama kita bincang pada masa akan datang nanti. Jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah, mudah-mudahan saya mengharapkan apa yang kita bincangkan pada malam ini tentang sihir dalam pandangan Islam, kita dapat mengetahui tentang ilmu sihir itu. Ia bahaya bukan sekadar kepada diri kita, tetapi bahaya kepada akidah kita. Dia belum merosakkan akidah kita, menyebabkan kita kufur dengan Allah Subhanahu wa taala apabila kita mengamalkan ilmu sihir, ataupun kita pergi bertemu dengan orang yang mengamalkan ilmu sihir dan kita mempercayai akan ilmunya itu, maka ia boleh merosakkan akidah kita. Maka ini yang sangat bahaya tuan-tuan dan puan rahmati Allah, yang banyak berlaku dalam masyarakat kita. Maka sebab itu kita perlu mengetahui tentang hakikat ilmu sihir ini, supaya kita menjauhkan diri kita daripada terjebak dengan ilmu-ilmu sihir, dan juga kita menjauhkan diri kita daripada mempercayai dengan orang-orang yang mempercayai ataupun orang yang mengamalkan ilmu sihir, supaya akidah kita selamat dan akhirnya kita ni semua akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ketika itulah kita akan membawa segala amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi malangnya kalau kita bertemu dengan Allah dalam keadaan amalan kita itu tidak diterima ataupun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia merupakan satu perkara yang sia-sia yang kita lakukan di atas dunia ini. Maka dia punya trust dia adalah akidah kita mesti betul. Akidah kita mesti jelas. Jangan kita akidah yang rosak, maka itu akan merugikan kita nanti. Jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah, saya mohon ampun dan maaf mengambil masa tuan-tuan dan puan rahmati Allah. Jadi mudah-mudahan kita bertemu lagi pada masa akan datang. Saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.